Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Ahmad. Saya adalah bekas penyokong Tegar Pakatan Rakyat. Bekas Saya pernah kerja dengan Saudara Haris dulu dalam ABU. Okey, pertama saya nak ucap tahniah kepada Dr. Jaya kerana berjaya declare harta setiap tahun. Saya hanya tunggu daripada Pakatan Rakyat lah, selain Rafizi, saya tunggu Abang Mat juga untuk declare harta. InsyaAllah. Declare dulu Abang Mat. Okey. Baik, soalan saya, Saudara Hisham, tadi saya tanya, saya menyelit, saya minta maaf lah, mungkin agak sedikit rude lah. Saya tanya siapa calon Prime Minister Pakatan Harapan. Okey, ini Saudara Hisham tadi jawab, mungkin ada bidas saya sikit lah. Dia kata, kita belum beli lembu, kita tak tahu, dia cakap kan. Okey, saya nak tanya, sebelum kita beli sesuatu barang, kita tengok tak barang tu dulu? Kita mesti tengok barang yang kita beli, betul? Dalam online kita beli kat Lazada, kita beli dekat any online shop, kita tengok gambar, betul? Dalam gambar tu siap ada 3D redemption, 3D punya gambar pun ada, boleh pusing-pusing gambar tu, kita tengok. Tapi Prime Minister dalam Pakatan Harapan ni kita tak tahu siapa. Kita tak boleh ada interim. Kita tak boleh ada Wan Azizah sekejap jadi PM, tunggu Anwar keluar jail. Ini semua bullshit, tuan-tuan. Kita nak benda konkret. Saya nak mengundi, saya nak tahu siapa PM. Secara jujurnya Pakatan Harapan perlulah jawab benda ni. Ini saya nak tahu. Kedua, saya selit sikit, saya ada lagi satu soalan. Mahathir Mohamad adalah diktator daripada dulu sampai sekarang. Adakah Pakatan Harapan memerlukan satu diktator untuk put everyone together? To stick, to get everyone to stick together. Adakah kita menggunakan model BN dahulu, di mana ada satu big brother yang kontrol semua orang? So Pakatan Harapan bagi saya tak ada orang yang boleh buat benda ni, dan mereka perlukan diktator. So jadi soalan saya, perlu ke Mahathir dia ada dalam tu? Adakah itu tujuan dia? Saudara Hisham pun ada kata tadi, untuk gather support daripada orang orang Melayu di kampung dan sebagainya. Adakah perlu dia berada di situ? Pendapat kami, marahin orang macam saya yang mengundi baru 2 kali je. Kita tak nak Mahathir. Dan ini adalah suara Gen Y. Suara kami tak mau Mahathir. Apa yang Saudara Hisham pernah cakap tadi, Saudara Hisham kata musuh utama adalah Najib Razak. Sebelum Najib Razak jadi Prime Minister, semasa Mahathir jadi Prime Minister, Saudara Hisham cakap benda yang sama. Mahathir adalah musuh yang paling ketat. Titik I di atas nama Mahathir juga tak boleh dipercayai. Tapi nampak gaya sekarang, pakatan sekarang MAHATHIR pun percaya. Maaf, Saudara Hisham. You've asked 2 questions already. Yes, my question is, do you need a dictator to put everyone together in Pakatan? And who is the Prime Minister? We want to know. Rakyat perlu tahu. Yes, please, the mic Thank you. back. Thank you. And to Anas, thank you. Hello, saya nak tanya Hishamuddin. Pasal Hishamuddin terlalu banyak sangat invoke Marxisma tadi. Lepas tu apa yang dia beritahu berkenaan kontradiksi dalam Marxisma tu, saya lihat sebenarnya bukan contradiction. Dia adalah lebih kepada permusuhan antara fraksi saja. Dan dengan itu saya kata, saya nak cakap yang Hishamuddin punya understanding of Marxism berkenaan Marxisme adalah either very poor ataupun dia memanipulasikan Marxism. Okey, itu satu. Itu satu. Dan satu lagi, sebab kenapa saya cakap fraksi tadi? Bila kita tengok kenapa Pakatan Harapan terpaksa bergantung pada Dr. Mahathir. Sebab mereka memainkan politik personality, bukan politik idea. Dan kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita tengok bahasa yang Hishamuddin cakap tadi pun, pengalaman saya, that is a personal politics, that is not ideological or politic based on idea. So daripada segi bahasa pun kita tahu that is nothing new. Lepas tu satu lagi, tadi Saudara Hisham cakap, dia kata kita perlukan Mahathir untuk cukong. Kita perlukan, okey, saya nak cakap berkenaan Najib semata. Sekarang ni tadi 42% saham dekat dalam BSKL adalah GLC punya sekarang. Dia tak perlu bergantung pada mana-mana kapitalis. Najib is doing the Singapore way now. Mahathir dulu buat public transport bagi pada kroni. Dan Najib buat public transport under government. Kalau you nak main macam ni, Najib is smarter dan you kata perlukan sokongan orang kampung. Najib is doing that by giving BRIM. Kalau you nak main benda macam ni. So my question is, what
contradiction you're talking about. Under apa you punya definition of Marxism? The contradiction under Marxism.